Satu taman dah tahu dah. Facebook jugalah punya kerja. Contohlah kan, okay? Atau Twitter ke atau apa ke. Melalui benda tu dia sebarkan. Kata saya frust ni kan. Saya cakap kat suami saya begini-begini, dia tak ikut. So macam mana? Adakah rasanya suami tu nak ikut tak? Begitu juga sebaliknya. Okay? Ini semuanya kira level yang kecil-kecil kan. Apatah lagi kalau dengan pemerintah. Cuba bayangkan. Kalau dengan pemerintah, kita cakap begitu, tiba-tiba okay? Kita sebarkan. Dia yang asalnya mungkin nak terima tu, disebabkan kita sebar tu tak diterima. Okay? Dengan itulah Al-Imam Syafi'i mengatakan, ta'ammadni binushika fi infiradi. Ta'ammadni binushika fi infiradi. Datanglah kepadaku, tujukanlah kepadaku nasihatmu secara individu. Infirad maksudnya fard ataupun individu lah, seorang-seorang. Okay? Wajannibni nasihata fil jamaah, dan elakkan memberi nasihat kepadaku dalam jemaah. Yang ramai-ramai ni pergi nasihat. Ustaz, hadis yang digunakan itu hadis yang tidak sahih. Kan? Okey, baru belajar 3 bulan kan. Tahu hadis itu tak sahih, hadis palsu yang ustaz gunakan. Macam mana ustaz datang keluar daripada Madinah, keluar dari Mesir apa semua kan, membawa hadis palsu kepada kami. Okey. Kawan tetap beranjat kan? Dia sebenarnya nak terima lah. Kalau kita bagi elok-elok, dia terima. Tapi disebabkan gitu, dia fobia. Okay, ada orang bangun nak tanya soalan apa? Hadis? No, tak. Kan? Okay? So, jangan buat macam tu. Kemudian, فَإِنَّ النُّصْحَ فِي الْجَمَاعَةِ نَوْعٌ مِنَ التَّوْبِيخِ لَا أَرْضَ اسْتِمَاعَةِ. Sesungguhnya memberi nasihat semasa dalam jemaah, dalam kumpulan ni, di khalayak ramai adalah sejenis taubikh, iaitu penghinaan yang aku tak boleh dengar. Yang telingaku ini tidak mampu mendengar. Fa in asaitani wa abaita qawli, sekiranya kamu engkar dan kamu tak dengar cakap aku, fala ta'jab idza lam tu'ta ta'ah. Jangan pelik sekiranya engkau tidak ditaati oleh aku. Okey? Ya, Imam Syafi'i, kita nak cerita, dia cakap tu bukan untuk diri dia kan, tapi dia mengeluarkan apa kita panggil sebagai pantun nasihat. Kan? Pantun nasihat ni kita sebutlah kan, bahawa saya ni sebenarnya taklah apa-apa ni, saya tu. Tapi bukan yang dimasukkan diri dia, dia masukkan manusia. Secara umumnya, kalau nak diberi nasihat, apa cara dia? Personal. Kan? Bukannya depan orang kita nasihat dia, tidak. Okay? Dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa memberi nasihat di depan khalayak ramai adalah sejenis taubikh. Taubikh wabakh. Okay? Penghinaan. Kita menghina, mencela seseorang. Okay? Yang mana manusia secara umumnya, bila dicela depan orang ramai, dia tidak akan, telinga dia akan jadi panas. Telinga tak boleh tak terima benda tu. Okay? Dia bukan tak boleh terima benda yang dinasihati, tetapi tak boleh diterima dia diaibkan depan orang. Betul tak? Okay? Dan dia mengatakan, kalau degil juga, nak juga nasihat aku depan orang ramai, maka jangan pelik sekiranya aku tak terima. Kerana ada unsur-unsur yang tidak kita perhatikan, yang boleh memberi kesan kepada nasihat kita. Ditolak. Okay? So itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Dan saya yakinlah bahawa apa yang Al-Imam Syafi'i sebut itu adalah berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW yang kita dah sebutkan tadi, bahawa nasihat perlulah dilakukan dengan etika yang sebenar-benarnya. Okay? Bukan dengan mengaibkan orang, tetapi dengan dibuat secara personal. Okay? Kalau orang kata, saya tak ada apa dia panggil? Tak ada akses. Saya tak ada akses pada pemerintah. Jadi saya terpaksa menasihati melalui Facebook juga tadi kan. Macam mana? Boleh tak? Kita mengatakan kalau tak ada akses, tak ada kemampuan, ada kewajipan tak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lah tak ada kemampuan, bukan kita tak wajib lagi dah. Kita tak ada kemampuan nak mengakses kepada pemerintah. Adakah wajib pada kita? Tak wajib. Siapa yang ada akses tu yang wajib tu? Okay? Tetapi, yalah, kita cubalah. Kita ada akses lain, iaitu kita ada doa. Kan tadi disebutkan bahawa doa seorang Muslim kepada saudaranya secara zahril ghaib, bi zahril ghaib, iaitu secara berjauhan. Bukan depan-depan kan. Secara berjauhan adalah doa, antara doa yang mustajab. Imam Ahmad pun mengatakan, lau kana li da'watan mustajabah, sekiranya saya mempunyai doa yang mustajab, la ja'altuha fi sultan, saya akan jadikan doa itu untuk
Untuk siapa? Untuk pemerintah. Sultan artinya pemerintah. Kenapa? Kerana kalau kita doa kita kena mustajab kepada pemerintah, pemerintah jadi baik, apa jadi? Rakyat semua akan jadi baik. Kan? Okey. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Kaedah prinsip kedua ahli sunnah menasihati pemerintah Islam. Okey, dan melarang rakyat daripada keluar memberontak daripada ketaatan mereka disebabkan kezaliman dan kefasikan. Sekarang ni nak cakap ni memang senang sangat. Kerana ada contoh-contoh di Mesir, di mana? Mesir lagi mana? Mesir, Bahrain, Libya lagi, Yaman, Suria ataupun Syria. Mana lagi Somalia mana? Dulu tak ada, yang sekarang. Somalia orang dah lupa dah kan. Maghribi, Tunisia kan. Okey. Kita perhatikan sekarang ni. Saya dah sebut dulu tapi saya nak ulang balik semula. Kita perhatikan bagaimana keluar khuruj dipanggil, memberontak terhadap pemerintah kerana mereka melakukan kezaliman dan kefasikan. Okay, kita nak cuba timbang lah sekarang ni kan. Timbang baik ke tak baik. Okay, kita kata secara umumnya baik ustaz. Kenapa? Kerana telah kat Mesir contohnya baik. Kenapa? Kerana Husni Mubarak dah turun, naiklah yang baru, siapa saya tak tahulah. Tapi naik yang baru dan dengan dengan pelantikan yang baru ni insya-Allah akan amanlah bumi Mesir. Okay, itu satu sebutan yang biasa akan keluarlah. Okey. Kalau kita kata pula di Libya macam mana ataupun di Tunisia, berjaya kan Tunisia kan? Tunisia pun tengok berjaya. Okey, Yaman tak tentu lagi. Okey, pergi ke Libya, Libya memang satu perkara yang menyedihkan. Kerana mereka tak kenal Qaddafi tu siapa kan. Okey. Husni Mubarak ni okey lagi kot agaknya, tapi kalau Qaddafi ni memang seorang yang cukup bengis sebenarnya. Okey. Tapi tak apalah, kita sekarang ni kita nak tengok adakah itu berjaya ataupun tidak. Setengah orang, saya pernah tengok sekali dalam TV pun, dia kata we need to more blood we need to apa dia? Shed dia. We need to shed more blood berkenaan dengan Syria. Okay, dalam TV tu bila ditanyakan orang Syria yang jawab, dia perempuan, agaknya dia antara aktivis ke apa semua kan, ataupun pemberita. Okay, we need to shed more blood. Kita perlu menumpahkan lebih banyak darah untuk dapatkan apa? Untuk mendapatkan kebebasan apa semua. Okay, persoalannya sekarang ni, menumpahkan darah ni adakah benda yang baik atau tidak? Dalam Islam kan, dia tu memanglah kita anggap dia sebagai orang jahil. Tetapi adakah kita nak ikut cakap orang jahil ni? Tak, kita ikut dalil hadis Nabi mengatakan Kaabah kan, maksud hadis tersebut bahawa Kaabah orang yang beriman ni lebih berharga berbanding dengan Kaabah yang dihancurkan. Kalau Kaabah dihancurkan, seorang mukmin dibunuh, siapakah yang lebih berharga di sisi Allah? Orang mukmin. Tapi manakah yang akan menusuk kalbu kita, kalau kalbu anjing kita kan, kalbu kita, manakah yang akan menusuk kalbu kita, hati kita bila melihat seorang lelaki ditembak dengan satu Kaabah, memang satu pun Kaabah tu kan, Kaabah dihancurkan. Rasa-rasa kita ni, emosi kita pada yang mana? Emosi kita pada Kaabah. Kita kata satu daripada berapa juta orang Islam ni kan? Berapa bilion orang Islam? 1.1 bilion. Okay, 1.1 bilion orang Islam ni, satu hilang kira banyak lagi kan. Okay? Tak ada masalah tu kan. Tapi kalau Kaabah, disebabkan Kaabah tu satu sahaja, okay, kalau dihancurkan, semua orang kata rasa, betul tak? Tapi dari sudut hadis, timbangan hadisnya, manakah yang lebih berharga antara dua ni? Yang kita rasa ke yang kita tak rasa? Yang lebih berharga adalah yang kita tidak rasa tu. Okay? Kenapa kita tak rasa? Kerana kita punya mi'yar ataupun mizan kita dah terbalik dah, terlingkup dah. Mizan kita lebih kepada ni tanda-tanda apa semua kan. Dia tak ada, mizan kita bukan lagi kepada kerohanian. Kan? Kita tengok masjid yang besar. Bukannya masjid yang dipenuhi oleh orang yang khusyuk solat. Betul tak? Dia bukan kita tak melihat kepada kerohanian. Kita lihat kepada fizikal. Apa dia? Pada emosi. Lihat kepada emosi. Okey. Jadi dengan tu jelas apa yang berlaku itu sebenarnya dari sudut yang pertama lah. Dari sudut yang pertama, apa yang berlaku itu tidaklah menepati
kaedah ahli sunnah wal jamaah, lebih mendapati kaedah khawarij, iaitu apa dia? Memberontak, menentang pemerintah Islam dan keluar daripada ketaatan mereka apabila mereka melakukan kezaliman atau kefasikan. Memangnya apa yang mereka buat sekarang ni adalah zalim, fasik. Dan itulah yang dibuat oleh rakyat-rakyat mereka kan, memberontak. Tetapi apakah yang Nabi ajarkan? Kita dah baca dululah kan. Kita dah baca bahawa wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, hadis Muslim. Walaupun mereka memukul belakang kamu, okey, dan mengambil harta kamu, tetap kena taat kepada mereka. Sebagai pemimpin dia tetap ditaati. Tak redha dengan perbuatan mereka. Kita tengok kawan kita dipukul, kita redha pada muka. Tak kan? Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Tetapi adakah kawan kita yang soleh itu dipukul, kita pun okey, mari kawan-kawan kita kena buat apa? Kumpulkan kekuatan kita, okey, bunuh dia. Tak boleh. Okey. La ma aqamu afala nunabidhuhum bisayf. Adakah kami perlu memerangi mereka, ini memberontak ke atas mereka dengan pedang-pedang kami? Nabi kata la ma sallu. Tidak, selagi mana mereka solat. Ataupun ma aqamu fikumus solat, dalam riwayat lain, selagi mana mereka mendirikan solat dalam masyarakat kamu. Okey, kecuali kamu nampak kufran bawahan, kufur yang jelas, yang menolak Islam. Okey, bukan kufur yang tidak jelas. Nampak tak? Okay. Jadi dua perkara ni secara umumnya adalah pembeza di antara ahli sunnah dengan khawarij. Dua perkara ni. Sebab tu kalau saya letak baris kat sini. Okay. Macam mana seseorang itu nak dikenali sebagai khawarij? Tengok dua ni. Satu, mengkafirkan pembuat dosa besar. Kedua, pemerintah yang membuat dosa besar wajib di dia apa? Bukan khawarij kata apa? Wajib diperangi dan wajib memberontak ke atasnya. Ini adalah dua yang paling asasi sekali. Okay. Sebab tu di Arab Saudi sekali, dalam satu ceramah kan, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dia tengah ceramah ni. Okay. Kat bawah ni adalah seorang syekh lagi. Kat sini kadang ramai orang datang hadir kan. Okay. Di sebelah dia tu ada seorang syekh yang bernama Safar. Syekh Safar Al-Hawali. Syekh Safar ni, nak cerita sikit lah. Habis cerita ni, habislah kot kelas cerita ni. Dua ni cukup dah sebenarnya. Syekh Safar, dia seorang yang giat berdakwah. Yang berdakwah di Arab Saudi, di Mekah khususnya, dan juga di Jeddah. Okay, dia seangkatan lah. Dia samalah zamannya dengan Salman Audah. Mungkin pernah dengar kot kan, Salman Audah. Tak pernah okay. Jauh kita dari Arab Saudi Tapi tak apalah, saya nak ceritakan je. Salman Audah, dia dari sudut pendekatan dia agak orang kata tegas. Yang sama juga dengan Safar. Cuma Salman Audah dia lagi besar lagi. Kabilah dia besar. Safar Hawali kabilah dia kecil. Okey, dan di sana kabilah atau keluarga memainkan peranan. Ini sekarang lah ni, kira contemporary lah, bukan zaman dulu, tidak. Jadi apa pun, gerakan mereka ni telah mencetuskan sedikit huru-hara. Sikit huru-hara lah. Okay. Orang semangat kan. Bila orang semangat, jadi adalah ura-ura yang macam seolah perhimpunan ke apa ke, tak setuju dengan beberapa yang dibuat oleh kerajaan, yang menyebabkan akhirnya mereka ditangkap. Okay. Ditangkap siapa? Safar ni dan juga Salman ditangkap. Jadi tak lama lepas tu dikeluarkan. Bahkan disebutkan dalam beberapa cerita kan, cerita maksud kita dengar lah daripada orang-orang di sana, mereka ditangkap atas nasihat ulama juga.